Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Sekairil dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi bagi murid tahun 5. Tarikhnya ialah 16 hari bulan 2, 2021 pada hari Selasa. Okay, ya. Kita dah habis tajuk kita teknologi rumah tangga yang kita nak kena buat jahitan-jahitan tu. So secara teorinya kita dah habis buat kan. Kita dah buat latihan dia, kita dah buat dia punya projek dia. Lepas tu macam itulah saya kata. Secara overallnya kita dah habis tajuk itu. Jadi bila dah habis tajuk itu, kita pergi kepada unit 2. Kat sini kamu tengok Unit 2, aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Aplikasi itu ialah guna lah kan. Nama je sedap, aplikasi guna. Okay. And then kita tengok buku teks. Ini buku teks, muka suratnya ialah muka surat 20. Alia melihat ayahnya sedang memasang satu alat di halaman rumah mereka. Kemudian Alia tanya ayah dia, ayah sedang buat apa? Ayah sedang memasang lampu solar. Lampu ini akan bernyala pada waktu malam tanpa menggunakan elektrik dari rumah. Maksudnya dia tak pakai sambungan elektrik daripada plug rumah dia, dan juga ia tidak menggunakan bateri. So dekat sini teknologinya ialah teknologi solar. Kita dah belajar dalam mata pelajaran sains untuk tenaga solar, dia akan ambil tenaga daripada matahari. Kemudian dekat alat itu ada satu panel yang menyerap cahaya matahari, dan alat itu berkeupayaan untuk menukarkan cahaya matahari kepada tenaga kimia, dan tenaga kimia apabila waktu malam ditukarkan kepada tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Ingat kita belajar dulu. Okey, jangan krik-krik. Okey . Wah, bagusnya. Bagaimanakah lampu solar ini boleh bernyala, ayah? Lampu ini menggunakan panel solar. Panel solar tersebut menyerap cahaya matahari yang akan ditukarkan kepada tenaga elektrik dan disimpan dalam bateri. Bila simpan dalam bateri ni sebenarnya tenaga kimia, kita dah belajar. Kan? Setelah itu lampu ini akan bernyala di tempat yang gelap. Dalam gelap ada sensor. Bila sensor tu mengesan kurang cahaya ataupun gelap, dia akan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik akan ditukarkan kepada tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Biasanya macam itulah. Kan, sebab sedikit. Tada, ni waktu malam. Wah, lampu solar bernyala. Ayah, bolehkah kita menghidupkan kipas menggunakan cahaya matahari? Boleh, tetapi mesti menggunakan panel solar untuk menyerap cahaya matahari. Ada jual pun. Kalau kamu pergi dekat kedai-kedai toys, dia ada jual alat-alat mainan yang menggunakan panel solar. Selagi ada cahaya matahari, kalau solar itu disambungkan kepada kereta magnet itu boleh bergerak. Macam tu. Tapi harga dia, saya tengok dekat kedai tu kadang-kadang tu sampai RM70, kadang-kadang tu sampai RM50. So, alternatif untuk mudah kamu mendapatkannya ialah tengoklah di Shopee ataupun Lazada lah. Saya rasa dekat situ lebih murah. Okey, kalau berminat, bukan saya jual, saya tak jual. Okey, selain cahaya matahari, terdapat beberapa lagi sumber semula jadi yang boleh kita gunakan untuk menjanakan tenaga yang baharu. Apakah tenaga boleh baharu? Tengok muka surat 22. Tenaga boleh baharu. Kalau dalam mata pelajaran sains kan, dia bagi tahu tentang tenaga ataupun sumber tenaga yang boleh diperbarui. Panjang nak tulis. Jadi dia tulis tenaga boleh baharu. Maksudnya boleh dibuat semula. Kan? Tenaga boleh baharu merupakan tenaga yang boleh dijanakan daripada sumber semula jadi secara berterusan. Contoh sumber tenaga boleh baharu adalah seperti berikut.
Yang pertama, macam belajar sains tahun 4. Matahari. Cahaya matahari merupakan sumber tenaga utama. Tenaga yang diperoleh daripada matahari dikenali juga sebagai tenaga solar. Maaf nak cepat. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Boleh ditukarkan kepada pelbagai bentuk. Macam-macam bentuk kita boleh tukar kan. Okey. Kemudian kita ada geoterma. Geoterma macam ni. Geoterma ialah tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap atau steam yang akan menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Ada satu cerita ataupun satu situasi dia orang korek ke dalam perut bumi dan suhunya boleh mencecah sehingga 200 darjah Celsius. Kita tak boleh hidup dekat situ kan. Kalau korek lagi dalam lagi panas, korek lagi dalam lagi panas kan. Kemudian bila panas dekat perut bumi panas dan dia akan berusaha untuk keluar daripada situ, jadi bolehlah terhasil wap ataupun steam. Kalau dia letak turbin ataupun macam secerita tu, objek seakan kipas tu, dia kena benda tu, dia berpusing. Bila berpusing tak berhenti, bolehlah menjanakan tenaga elektrik kan. Ada je sistem turbin ni. Kalau kamu beli ataupun kalau kamu pernah tengok, ada mentol ataupun torchlight yang tidak menggunakan bateri. Dia ada satu benda dalam tu, dia goncang-goncang menyala kan, ataupun pusing menyala, tak ada bateri pun. So itulah contoh untuk menghasilkan wap atau steam yang akan menggerakkan turbin. Itu contoh turbin lah kan. Kemudian air. Ni air. Sini air. Sumber tenaga yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Okey. Empangan biasanya dekat sungai lah, dia empang sungai itu, air naik, kemudian dibuka satu laluan kecil, masih lagi melalui turbin. Ada air lalu, dia letak turbin. Bila air lalu, turbin itu berpusing secara berterusan menyebabkan terhasillah tenaga hidroelektrik kan. Biasanya dekat kalau dekat negara-negara luar, dekat pantai pun dia boleh buat tenaga hidroelektrik dengan menggunakan ombak yang lalu kat turbin juga. Kalau di Malaysia kebanyakannya menggunakan empangan lah kan. Tujuan empangan dibuat ialah untuk menghasilkan ataupun menjana kuasa elektrik. Okey, kemudian kita ada 3 kat sini. Kemudian kita ada angin. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Okey, kemudian biojisim. Biojisim merupakan bahan daripada reputan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Beberapa kaedah digunakan bagi menjanakan tenaga daripada biojisim ini. Ini merupakan satu tindak balas sekiranya benda mati benda mati, tumbuhan ke haiwan ke najis ke apa semua, benda yang tadi tu dia mereput. Bila dia mereput, dia akan menghasilkan satu gas yang boleh dijadikan sebagai sumber bahan api kan. Gas itu boleh digunakan untuk membakar. Ada nama dia tapi saya lupa lah, tak ingat. Dan memang boleh dijadikan sebagai sumber api lah, sumber bahan api. Jadi macam mana dia buat? Dia letakkan satu bekas, dia letakkan satu bahan kimia, minta maaf, dia letak satu bahan kimia yang membantu proses pereputan tadi menjadi lebih cepat, dan bila benda tu mereput, dia akan mengeluarkan gas. Gas itu boleh digunakan sebagai sumber bahan api. Itulah biojisim. Berbeza dengan tadi kita tengok dekat atas, geoterma. Itu berbeza. Biasanya murid-murid dia akan confuse kat sini lah, dia akan keliru dekat sini. Dan seterusnya ombak.
Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Sumber air juga sebenarnya, tapi dia disebabkan benda ni dah popular, dia jadikan sebagai satu poin yang baru, iaitu ombak. Okey, seterusnya, kepentingan tenaga boleh baharu ada berapa ni? Banyak je. Okay, kita tengoklah sikit. Kepentingan dia ialah penggunaan tenaga boleh baharu daripada sumber semula jadi penting dalam kehidupan kita. Mari kita bincangkan kepentingannya. Kita perlu menghargai sumber semula jadi seperti air, geotermal, ombak dan sebagainya. Sumber tersebut dapat digunakan untuk menjadikan tenaga boleh baharu, mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Kan? Tenaga tidak boleh baharu contohnya ialah seperti petroleum. Kita gali sampai habis. Kemudian kita kena gali lagi tempat lain. Kita kena gali tempat lain. Dah habis, gali tempat lain. Sebab apa? Sebab dia bila dah habis, tak ada baru. Kan? Kemudian memberikan udara yang lebih bersih. Ni contoh kereta elektrik dengan kereta petrol. Kereta elektrik kalau dia bergerak, dia tidak membebaskan asap. So, itulah contoh yang terdekat untuk memberikan udara yang lebih bersih. Kita tengok dia punya penjelasannya. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar akan menjadikan persekitaran yang lebih bersih. Keadaan ini disebabkan tiada bahan tercemar. Malam pun ada orang mesej lagi dekat pukul 11 malam ni. Masih lagi ada orang mesej kan. Zaman sekarang punya belajar. Keadaan ini disebabkan tiada bahan tercemar dibebaskan berbanding dengan penggunaan bahan daripada tenaga tidak boleh baharu seperti bahan api fosil. Bahan api fosil itu ialah petroleum. Kan? Dia terhasil daripada reputan tumbuhan dan haiwan di perut bumi ataupun di dasar laut. So dia jadi minyak. Itu ialah asal usul petroleum. Okey, kemudian kita abaikan yang ni, kita pergi kat sini. Mengurangkan kesan rumah hijau. Penggunaan bahan aktif fosil akan menyebabkan kesan rumah hijau. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti tenaga solar mampu mengurangkan kesan rumah hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan kesan rumah hijau? Cakap nanti dia panjang, jadi saya tak cakap dululah. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh tanya saya dekat WhatsApp. Okay, ya? Kemudian, menjanakan peluang pekerjaan. Penggunaan tenaga boleh baharu dapat memberikan peluang pekerjaan yang luas dalam bidang berkaitan dengan teknologi berdasarkan tenaga boleh baharu, contohnya seperti jurutera solar dan jurutera elektrik. Okey, jadi kita habis sampai muka surat 25. Terima kasih sebab tengok video saya ni. Kan? Walaupun tak ramai viewer, tapi saya lebih walaupun offline macam ni, saya lebih suka buat video supaya kalau kamu free boleh tengok kan. Kamu ada data ke, kamu ada free ke, kamu ada tempat yang wifi free, UTC klik dan sebagainya, contoh pakai U-Mobile ke yang internet free tu, ataupun ada claim 1 hari 1 gig tu, boleh tengok video ni kan. Tengok muka saya ni muka kan. Okey, jadi saya tamatkan semuanya di sini. Assalamualaikum. Bye bye.